kita daripada kitab Paku Iman dan Simpulan Iman ni, insya-Allah. Kita dalam masjid ni hadirin sekalian ada peluang mendapatkan pahala iktikaf ke kita. Iktikaf sebahagian daripada ibadat, kaedah yang disebut oleh ulama kita, tak sah ibadat melainkan dengan niat. Jadi kalau tak niat lagi, mari niat sama-sama. Lafaz niatnya sahaja, aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Ta'ala. Hadirkan niat itu di hati kita, barulah hasil pahala iktikaf. Dan insya-Allah sepanjang berada kita dalam masjid ni, dihitung oleh Allah Ta'ala sebagai sebahagian pada amal soleh kita, insya-Allah. Baik, kata musannif rahimahullah Ta'ala, dan tiada sah Islam melainkan serta dengan iman. Kita masih awal kitab hadirin sekalian. Hari itu kita bicara tentang bismillah. Tentang bismillah itu sendiri, begitu juga Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdulillah, kemudian prinsip selawat dan salam. Sedikit dengan istilah kitab dia yang dia namakan kitab dia ni paku dan nak simpul masalah iman. Jadi insya-Allah kita nak sambung ni masih asas kitab yang kita nak bicara ni, bab akidah. Sedikit penjelasan, ayat dia pendek, sedia maklum macam mana kita dah sebut lepas. Kitab dia ni yang kita duk pegang ringkas, dah maklumlah ulama kita bila dikarang kitab ringkas pendek semestinya padat. Baik, kataan dia pendek je. Tiada sah Islam melainkan serta dengan iman. Ada dua fakta besar yang kena faham situ, baru faham ayat dia. Prinsip dia nak sebut, iman, Islam tak sah melainkan iman. Jadi antara Islam, iman ni faham daripada sah tak sah. Ada sah, syarat sah Islam mesti sah iman, menunjukkan iman Islam ni dia asing, benda lain. Iman lain, Islam lain. Dan faham juga daripada Islam tak sah melainkan dengan iman. Iman dengan Islam ni iman lagi besar. Walaupun itu Islam pun besar juga, tapi banding antara dua, Islam dan iman, Islam besar, Islam dengan iman ni, iman tu besar lagi. Okey. Cuba ambil sikit nak faham kataan itu. Ayat asal disebut tak sah Islam melainkan iman. Ada bab insya-Allah kita akan jumpa nanti, pengarang kita memang dia nak bahas akidah. Jadi antara isi kandungan kitab ni dia akan bahas nanti adalah apa dia Islam, apa dia iman, rukun Islam, rukun iman, dan pengertian satu-satu yang agak panjang juga lah. Macam mana pun kalau nak sebut dengan ringkas agar pernyataan itu dipaham, kita faham sekali lalu apa yang dikatakan Islam, iman itu. Untuk faham mudah tu, lihatlah rukun Islam yang ada, begitu juga tengok rukun iman. Rukun Islam sedia maklum bermula dengan mengucap kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Rukun Islam. Rukun iman ialah beriman pada Allah, malaikat, Rasul, kitab, hari kiamat, qada qadar. Sedia maklum maksudnya rukun-rukun tu. Baik, kalau kita perhati baik-baik dalam bab rukun Islam dan iman tu, iman ni dia bab membenarkan di hati. Dia bab hati. Membenarkan, beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan hari kiamat, beriman qada qadar. Semua tu bukan nampak dengan mata kepala. Dia ialah bab hati. Okey. Islam ni mengucap kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, dia dalam bentuk praktikal zahir. Sembahyang, puasa, zakat, haji, dia praktikal zahir. Amalan yang boleh, memang itu bahasa kita pun maksudnya, amalan praktikal yang membentuk zahir, lahiriah. Bentuk zahir, lahiriah, bentuk jasmani. Kan antaranya mengucap kalimah syahadah, cuma yang tu bab lidah saja. Begitu jugalah sembahyang, puasa, zakat, haji, begitu jugalah segala-segala yang amalan yang menyempurnakan ajaran Islam. Semua tu bentuk lahiriah. Kalau perhati bab iman tadi tu, dia dalam bab batiniah. Okey. Sedikit hukum yang nak ambil faham itu untuk faham pernyataan ni. Macam kita kita dilahirkan di kalangan orang Islam, mengikut apa sebut ulama dan bahas ulama,
yang saya sebut di awal lagi, dan memang saya mengajar saya akan sebut perkara tu di awal. Apa dia? Dengan sebab mak bapak kita Islam, kita dapat Islam. Nak tak nak dapat Islam. Suka tak suka mesti Islam. Jadi kita Islam dah dapat lah. Islam dah dapat. Pasal mak bapak kita Islam. Kaedah sebut ulama kita, mana-mana kanak-kanak yang dilahirkan daripada kalangan mak bapaknya Islam, ataupun maknya Islam, bapaknya Islam, mengikut kaedah fiqh, kaedah syariat kita, mana-mana yang kalau mak bapak Islam ataupun salah seorangnya Islam, apatah lagi kalau dua-dua Islam, maka anaknya dihukum Islam. Okey, siap tu. Jadi kita ni Islam sebab mak bapak. Suka tak suka, faham tak faham, reti tak reti, taat ke derhaka ke, hukum Islam tu dapat kat kita. Okey? Dan insya-Allah ada pelajaran panjang akan datang lah. Cuma sebut sekali lalu, bab Islam ni tambah ke kita yang mak bapak kita Islam, walaupun rukun Islam tu mengucap kalimah syahadah, walaupun kita tak reti mengucap kalimah syahadah, terjemah pun tak biasa ambil tahu, masih kita hukum Islam. Dengar elok-elok ayat tu. Mengikut apa sebut ulama, sekali pun kita mengucap tak pandai. Makna mengucap lagi lah tak tahu, dah mengucap tak pandai. Islam pun bukan 2-3 hari Islam, dah lama dah Islam, berturunan dah Islam. Semayang pun tak. Puasa lagi ya. Haji tak pernah ada hati, katalah gitu. Statusnya masih Islam. Okey, saya nak sebut atas kata Islam tu, dia dapat dah kat kita. Saya nak syarah tu agak panjang, kalau bab lain cuma cukup untuk faham kata Islam kat kita dapat dah. Okey, cuma soalan yang kita nak bicara ni dengan pernyataan dia tadi, dah sah belum Islam kat kita? Yang tu yang kena semak. Dah sah belum Islam yang dapat kat kita ni? Asal kaedah disebut tadi, tak sah Islam melainkan dengan iman. Maksudnya kita dilahirkan di kalangan orang Islam, memang kita dapat Islam, dibesarkan dengan cara Islam, tambah hantar sekolah Islam, sekolah agama Islam, boh gitu. Kalau tak sekolah agama Islam, boh sekolah kebangsaan, tapi nama kat isi tulis Islam, surat beranak tulis Islam. Kat sekolah pun kita dikategorikan sebagai pelajar Islam, masuk Persatuan Agama Islam. Jadi kita Islam lah. Islam lah. Kita dengar pernyataan dia. Tak sah lagi Islam kita itu melainkan dengan iman. Dengar pernyataan dia lalu. Belum sah lagi Islam yang kita dah dapat daripada kecil itu, melainkan dengan iman. Okey. Baik, iman kalau gitu, apa dia nak bagi sah Islam tu? Iman ni adalah, sekali lalu saya sebut tadi, yang dengan nisbah rukunnya. Kalau kita perhati bab iman ni, iman adalah bab batiniah, bab benda tak nampak, membenarkan di hati dalam bab ketuhanan, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, qada qadar. Dia faktor ghaib kan? Bukan nampak secara lahir. Okey. Jadi iman ni dengan makna mesti ada ilmu. Yang ni yang dia syarah ke depan, tapi saya ambil faham tuan dulu. Mesti ada ilmu bab ketuhanan. Bab malaikat mesti faham bab malaikat. Bab rasul, bab kitab, kiamat, alamat kiamat termasuk dalam itu. Qada qadar, mesti pengetahuan ada. Pula tu dia bab ghaib. Atau masyhur sebut ulama, oleh kerana perkara ghaib, tak dapat tidak mengaji bab akidah, dia mesti berdalil. Yang ni pun akan jumpa ke datang ni. Akan jumpa akan datang, dia akan bahas tu. Bila kata dia bab ghaib, atas sebut ulama, tak memada kalau kita hanya dengar, angguk, boleh bahasa itu. Dengar, angguk, kalau dengar ataupun kadang tak pernah belajar pun, tapi dah dengar Tuhan kita Allah, Nabi kita Nabi Muhammad, kita akhirat esok bangkit semula, nanti masuk syurga. Umumnya kita dah pernah dengar macam tu, kita angguk. Okey. Angguk tu asal nak sebut ialah, walaupun pengetahuan umum ada di situ, kalau hati tak membenarkan, tu ayat ni. Kalau hati tak membenarkan, pengetahuan kadang-kadang ada,
tapi tak membenar. Dia punya perkataan yang mesti diperhati itu adalah membenar. Membenar tu maksud apa? Yang istilah Arabnya disebut at-tasdiq. Membenar tu membenar macam mana? Maksudnya kita ada maklumat, percaya, membenarkan, ikut, taat, patuh, sampai dalam hati kita berpegang dengan sepegang-pegangnya. Tiada yang kita berpegang melainkan apa yang ada perkhabaran daripada Rasulullah dalam bab-bab ghaib itu, bab ketuhanan, bab Rasul, bab malaikat, bab kitab, bab hari kiamat dan qada-qadar. Terima sepenuh hati. Bahkan kalau ada pengetahuan yang tak pernah dengar pun, bila ada je orang khabar, ni Nabi Muhammad cerita ni, ni dalam Quran ada ni, dapat pula maklumat memang tepat dengan kaedah ahli sunnah wal jamaah, tak pernah kita sangkal dan tolak. Itu adalah syarat sahnya Islam kita tadi. Itu syarat sah. Dengar elok-elok tu. Jadi kalau sebut sekali lalu tu, Islam ni amalan zahir, iman ni bab batin. Asal pernyataan yang sebut tak sah Islam melainkan iman. Jadi apa maksudnya? Kita punya Islam yang dapat melalui mak bapak kita ni belum tentu sah melainkan dengan ada istilahnya iman. Cuma iman ni kalau sekali lalu saya sebut tadi, apa dia iman ni? Membenarkan di hati. Bila kata membenar, tak dapat tidak mesti ada maklumat. Maklumat pula tepat dengan apa yang telah disebut oleh ulama dengan istilahnya kaedah ahli sunnah wal jamaah. Semua perkara yang berkaitan dengan bab keimanan ni, khususnya yang 6 itu, tepat, tak ada yang silap. Kita pula membenarkannya bersama dengan ada dalil yang jitu yang kemas untuk kita berpegang dengan bab ghaib yang tak nampak dengan mata kepala itu. Semuanya kita benarkan. Andai kata kalau tak ada dalil pun, syarat besar iman mesti membenarkan. Saya nak fokus dalam tu. Mesti membenarkan semua perkara yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah sah Islam. Baru Islam yang kita dapat melalui mak bapak kita sah. Dengar elok pernyataan. Jadi sekali lalu dengan misal, katalah kita dibesarkan daripada kecil, memanglah nama Islam, keturunan Islam, kekah, kahwin, sunat, apa memang kita dibesarkan macam tu. Tambah orang Malaysia kan, kita macam tu lah, akad nikah, kahwin, korban, semayang pun semayang. Kalau tak semayang 5 waktu pun semayang raya dia turun. Sikit lah dengar ayat tu kan. Kalau dia bagus sikit, bukan semayang raya, semayang Jumaat dia turun. Semayang waktu kena tidak pun. Boleh bilang tuan-tuan, orang yang semayang, orang Islam semayang 5 waktu ni orang Melayu ni. Sikit lah dengan pernyataan begitu. Maksud saya nak sebut ialah ketaatan tu memang kadang-kadang tak total lah. Okey. Jadi dia dah biasa dibesarkan dengan Islam macam tu. Semayang pun kadang-kadang dengan bahasanya acuh tak acuh je. Nak tak nak je. Mengaji pun serupa juga, nak tak nak je, acuh tak acuh je. Nak mengaji tu, nak belajar, nak faham Islam, boleh baca Quran dan sebagainya. Majlis ilmu pun nak tak nak je, datang tak datang. Jadi kesungguhan tu tak apa ada. Sikit dengan bahasa gitu. Memang dapat Islam daripada kecil. Okey. Soalan kita nak timbulkan ni, adakah sah Islam ni tu? Persoalannya di situ. Sah tak sah lagi? Okey. Kaedah yang sekali lalu saya sebut tadi, kaedah nak tahu sah tak sah macam mana? Hati dia terima tak ajaran tu? Apa dia ajaran? Tuhan kamu Allah. Okey. Nabi kamu Nabi Muhammad. Kitab panduan kamu Quran. Umum je macam tu lah. Percaya ke esok kau mati duduk balik, duduk dalam kubur kena tanya soal muka nakir gini-gini. Waktu bangkit semula tiupan sangkakala kedua. Bangkitkan semula, dihitung, dihisap amalan kita, lalu atas sirat, masuk syurga neraka, apa semua percaya tu. Percaya. Dengan bahasa lainnya, mesti semua tu diterima betul dengan hati dia, mesti membenarkan, dia mesti membenarkan dan dia rasa bersalah di atas dia membenarkan perkara itu, tapi dia tak boleh taat Islam mak zahir ni. Semayang pun dia tak jaga. Dia pun kata memang betul, akhirat esok aku memang salah ni, aku tak semayang memang berdosa lah, memang salah lah. Memang dia tak semayang, tapi hati dia membenarkan tentang hukum semayang tu. Baru sah Islam dia. Saya nak buat satu gambaran tu. Maksudnya kalau dia tak semayang, memanglah dia tak semayang,
Cuba tanya bab iman itu. Sembahyang wajib tak? Wajib. Okey. Dia kata wajib tu maksudnya dia terimalah hukum wajib. Sembahyang tak? Tengoklah waktu senang sembahyang. Tak berdosa ke? Mana pula tak berdosa? Masuk neraka tu tak risau ke masuk neraka? Risau-risau je tapi sibuk lah. Susah lah, niaga lah, apalah, tak ada nak sembahyang lah, susah lah. Ni lah. Bos lah apa, Jumaat pun kadang-kadang bos tak pergi keluar nak sembahyang. Susah lah, galasan gini. Wajib lah? Wajib. Mana boleh tak wajib? Kafir kata tak wajib. Iman. Walaupun dia tak sembahyang. Pasal nak faham itu, Islam tak sah melainkan iman. Jadi antara Islam dengan iman, kalau Islam tadi disebut dengan dia adalah amalan praktikal yang zahir, antara dua ni besarnya iman. Apa dia? Walaupun dia tak sembahyang, sikit tapi ayat tu dengar elok-elok. Walaupun dia tak sembahyang, Jumaat pun tidak, tapi bila tanya, dia mengaku sembahyang wajib. Dia tahu dia berdosa tak sembahyang Jumaat, dia bersedar dia salah, dan memang dia insaf, dia nak tahu, dia nak jadi baik, tapi belum sampai masa katanya. Kadang-kadang macam-macam ayat lah dia sebut. Belum dapat hidayat lah dia ada. Belum dibuka pintu hati lah, tak sampai seru lagi katanya. Macam-macam ayat dia sebut. Tapi dasarnya dia membenarkan ajaran Rasulullah tu, baru sah Islam dia. Dengar dobit dia lalu, sekali lalu. Okey. Di atas contoh itu macam ni, ada orang dia sembahyang. Dia sembahyang, rajin sungguh sembahyang lah. Puasa ni, kalau Rejab Syakban ni 3 bulan betul-betul, Rejab Syakban Ramadan. Syawal tu raya kedua, puasa siap lah. Katalah gitu, amalan bagus, haji umrah ni, memang hati dia lik-lik nak pergi. Dengan bahasa itu. Amalan bagus. Tapi bila tanya bab keimanan, tengok tu. Pasal saya nak sebut bab keimanan tu, pasal nak tunjukkan walaupun dia boleh taat, tapi kalau bab iman ada cedera, masalah tu. Buat misal, beriman tak Nabi Muhammad bawa Quran? Beriman? Memanglah Nabi Muhammad bawa Quran. Quran ni mesti ke semua orang kena pakai? Dia kata dia tengok orang Orang nak lah, tak nak lah. Lagipun ni pilihan kata dia. Tak ambil Quran pun bukan Quran semua penyelesaian masalah. Quran pun ada juga benda tak betul. Macam okey tak? Okey tak? Okey tak? Tak okey? Tak okey macam tu. Kenapa? Ada benda yang dia tak terima dalam Quran. Sembahyang, haji, umrah, rajin, itu bab Islam, patuh zahir. Tapi hati perut ada benda dia tak terima. Orang perempuan ni tutup aurat wajib tak? Tutup aurat ni saya tutup aurat lah, tapi itu hak individu. Tak tutup pun apa? Apa salahnya tak tutup aurat? Jadi ada benda-benda yang hukum-hukum tu macam dia tak nak terima. Bahkan dia kata, kalau kita paksa pun orang tutup aurat lagi ni, hukum kita paksa-paksa orang tak elok juga. Islam bukan ada paksa katanya. Ada dia punya misunderstanding tu terhadap iman tu. Bab panjang lah kan. Tuan-tuan ada masalah tak faham, tanya balik lah kata saya nak buat misal tu je. Yang kata ada bab iman ni dia ada cedera-cedera tu. Maksudnya dia tak totally terima ajaran yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tak boleh ikut tu satu hal, tapi mulut dia tak membenarkan. Mulut tak membenar tu, faham mulut ni tu translator. Mulut adalah translator daripada hati dia. Maksudnya bila dia cakap itu menunjukkan hati dia macam tu lah. Misalnya kalau buat misal, yang ni saya ngaji tutup guru selalu buat misal gitu. Tanya orang perempuan buat misal, ni kes orang perempuan pula. Kalau suami awak kahwin lebih pada seorang boleh tak? Tuan ibu tolong jawab nak, boleh tak? Kalau dia kata boleh, itu hak dia. Memang Islam membenarkan untuk orang lelaki boleh kahwin lebih pada seorang. Saya tak ada hak menghalang. Itu hak orang lelaki. Allah pun membenarkan, Rasul pun membenarkan. Takkan saya tak membenarkan. Itu adalah haram dan berdosa, bahkan boleh jadi kufur. Best akidah. Walaupun suami kahwin lain, muka masak. Itu lain hal. Tapi mulut dia benar kan. Yalah maklumlah, hati terasa je lah.
Macam mana pun terasa sepatutnya benda tu bila kelulusan syarak ada, terimalah. Sepatutnya kena ajar bagi terima tu. Macam mana pun saya nak sebut, mulut dah terima tadi. Benda besarnya di hati tu. Kalau mulut cakap gitu, tapi di hati ni berbulu. Bahasa berbulu ni tak suka lah. Macam mana? Dia tengok je ada orang lelaki, bunyi ustaz, katalah ustaz. Sekalipun dengar ustaz ni ustaz masyhur, ustaz popular, ustaz kabir. Ustaz apa? Azhar Idrus misalnya. Ustaz ni kahwin lagi satu, bini 3. Dah ada 2 lah, kahwin satu lagi. Kata dia, aku pantang sungguh tengok orang lelaki ni kahwin lebih pada seorang. Berbulu hati aku. Aku tak boleh dengar. Zalim. Dia kata zalim. Soal, okey tak? Okey tak Abang Akidah? Sah Islam ni? Sah Islam ni? Jawab. Sah. Macam? Tak kerti jawab? Saya sepak lagi tak kerti jawab tu. Apa? Sah? Tak sah weh. Jawab, pasal apa tak sah? Ada perkara yang masih dia tak terima dengan ajaran Rasulullah ni. Tahu mana? Membenarkan orang lelaki kahwin lebih daripada seorang. Bukan suami dia kahwin lebih daripada seorang. Ustaz kahwin lebih daripada seorang. Tu pun ustaz pun nak kata ustaz sengkit. Ustaz tu Ferrari pun ada kan. Ustaz tu BMW 1, Vios 1. Saya pun tak tahulah kata benda dia. Tapi kaya ustaz tu. Orang lain yang menikah, dia yang berbulu. Aku tak boleh berbulu hati aku. Tambah suami aku kalau kahwin seorang. Aku kerat kepala. Jadi ada hukum dia tak terima tu. Kalau itulah dia, Islam yang selama ni tutup aurat. Sembahyang bagus. Bahkan siap malam-malam tahajud. Ya Allah. Dengar. Dia tahajud, dia doa macam mana? Ya Allah, akulah hamba-Mu, ya Allah. Aku merintih di malam yang begitu dingin dan yang hening ini, memohon mengadu padamu ya Allah. Suamiku kahwin seorang lagi ya Allah. Aku tak redha dia kahwin seorang lagi. Aku tak sanggup dimadukan ya Allah. Biarlah aku diceraikan, lebih aku redha ya Allah daripada aku dimadukan. Macam okey tak? Berdoa atau haram lah? Dengar tuan, berdoa atau haram lah? Ceraikanlah mereka ya Allah. Boleh tak? Pasal apa nak minta cerai? Jawab yang tu elok. Pasal apa nak minta cerai? Salah lah. Kalau suami tak sembahyang, bagus doa gitu. Ya Allah, suami aku kepala batu. Ya Allah, sembahyang tidak. Aku dah tak rela nak menserahkan tubuh aku ni kepada dia. Ibarat bangkai, macam babi je duk jamah tubuhku. Jadikanlah sesuatu sehingga kami boleh berpisah ya Allah. Aku tak rela dah dia sebagai suami. Tu tak apa. Pasal benda tu larang syarak. Doa gitu bagus. Ini suami menikah seorang lagi, hati berbulu, minta cerai lagi. Bahkan bukan dia minta cerai dalam diam-diam. Kalau abang kahwin seorang lagi, ceraikan saya. Okey tak? Nak kata murtad belum lagi, tapi cakap tu haram. Pasal dia belum menerima dalam hati dia seluruh ajaran Islam. Semua perkara yang wajib diimani, yang ni ialah hukum daripada Allah Ta'ala, hukum pada Rasul, hukum dalam kitab, bab qada-qadar, semua antaranya ciri-ciri dalam bab tu. Ada benda yang dia tak terima lagi. Tu pengarang kita sebut tu, tak sah Islam. Yang kau walaupun tutup aurat, tudung labuh, baca Quran, hafiz Quran pula tu, hafizah Quran, ustazah tu, hafizah Quran tu, ngaji sekolah agama tu, anak murid beribu-ribu, tapi suami dia kahwin seorang lagi, itu apa ya? Belum tentu sah iman. Pasal apa? Tu dia sebut tak sah Islam melainkan dengan iman. Belum tentu Islam boleh sah. Pasal apa? Ada benda lagi yang masih dia tolak dalam bab Islam. Ada benda lagi yang dia belum terima daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, kalau dengan CP mudah, apa dia iman ini? So, saya ngajar memang saya sebut perkara ni di awal. Apa dia? Iman ni maksudnya kita membenarkan di hati kita semua ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada kita tolak sikit pun. Bahkan kita terima sepenuh hati. Walaupun ada benda tu yang hukum Islam yang ada kat kita, yang kena kat kita tu, rasa macam beban, macam berat, macam susah. Apa lagi bahasanya lah kan, yang nafsu kita tak suka, meluat dan sebagainya. Tapi bila yang ni betul-betul hukum Islam, kita terima. Mula-mula memang kita kena pujuk-pujuk.
Tang pujuk tu satu hal, tapi nak sebut sepatutnya kalau orang yang memang ada iman, memang tak ada masalah tentang ajaran Rasul, mesti semua ni terima. Dan bab iman ni tak boleh ada bab hukum hakam. Begitu juga masalah apa perkhabaran yang dibawa oleh Rasulullah yang ditolak walaupun satu perkara. Tolak tu tolaknya tak terima. Tak terima di hati. Adapun tak taat zahir, itu bab Islam. Saya syarah dah sekali lalu di Islam tu apa. Yang kita bicara ni tentang hati tu tak terima. Walaupun satu perkara ni tak terima dalam bab iman ni yang Rasulullah bawa, padahal benda tu sedia maklum. Ini memang ajaran Rasulullah, tak terima. Walaupun Islam kau taat bagus macam mana, sembahyang, puasa, zakat, tahajud, kau umrah, haji punya hebat. Tapi ada benda yang kau tolak dalam bab keimanan, dalam bab perkhabaran Rasulullah, belum sah Islam. Islam tak sah. Pasal tak sah iman, apa hukum? Itu yang namanya kafir murtad. Naudzubillah. Bila iman tak sah, kita yang dah asal ni Islam, keluar dari Islam lah namanya. Itu yang namanya murtad. Naudzubillah. Bagi faham pernyataan tu. Tak sah Islam melainkan serta dengan iman. Satu, kita perhati sikit tu. Kita ni rata-rata dapat Islam lah daripada kecil. Cuma ambil dengar elok-elok tak ni. Adakah memang kita belajar semua perkara ajaran Rasulullah sampai kita belajar habis? Semua kita faham, semua kita telan. Soalan tu, jawab. Semua belajar. Ada yang tak belajar, ada tak biasa dengar, ada tak biasa tempuh. Mana tahu tak biasa dengar, tak biasa tempuh. Dah tak belajar? Sikit saya tanya gini. Nak tengok tempuh biasa tempuh, tak biasa tempuh. Siapa biasa belajar kitab tauhid khatam sekali? Seorang. Seorang baru belajar khatam, lain tak khatam lagi kan. Kitab fiqh siapa biasa belajar khatam daripada awal? Berhubung ibadat, muamalat, jinayat, munakahat, jinayat sampai habis. Khatam. Tak angkat tangan juga ya. Tak angkat juga. Buat tauhid je lepas, fiqh tak selesai lagi. Tak selesai. Sebab tasawuf siapa belajar kitab-kitab tertentu, penawar bagi hatilah, mudah-mudah tu yang kita selalu dengar orang baca tu. Siapa biasa khatam? Tasawuf habis, fiqh tak habis lah. Pasal fiqh panjang. Betul tu, munasabah tu. Tambah Quran 30 juzuk tafsir, siapa pernah belajar? Habis. Habis tak habis ke? Tepuk-tepuk aja. Hadis siapa biasa belajar? Bukhari sudahlah saya tanya. 3 habis. Bukhari 4 juzuk. 4 juzuk habis. Jadi banyak benda kita tak tahu kan. Sikit tak tahu tu. Okey. Nak jaga tak mana iman ni? Walaupun kita tak tahu, bila maklumat tu sah, memang itu perkhabaran Rasulullah, itu hukum Allah, hukum Rasul, apa kaedah terima. Yang tu yang Allah Taala sebut dalam Quran gini kaedahnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Surah Ahzab tak silap saya. Ayat disemak. Saya tak jenis hafal ayat tu. Allah Taala sebut apa? Idza qadallahu wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tak sayugia, tak sepatutnya bagi seorang lelaki yang beriman dan seorang perempuan yang beriman. Idza qadallahu wa rasuluhu amran. Apabila Allah Taala dan Rasulnya memutuskan sesuatu urusan, sesuatu hukum, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bahawa mereka nak pilih mana urusan yang dia nak, tak nak, setuju dengan hawa nafsu dia. Tak layak orang beriman, orang Islam, orang lelaki ataupun perempuan, bila ada perintah Allah Taala dia nak pilih. Dia nak pilih, nak terima tak terima. Sembahyang aku terima, puasa aku terima, zakat aku terima, haji aku terima, madu no. Madu ni bab perempuan tadi lah. Ataupun bab apa? Bab lain-lain lah. Umum saya nak sebut tu, ada ajaran Rasulullah situ. Ada ajaran Islam situ. Ada benda yang kita tak apa nak terima. Buat misalah, kadang-kadang ada orang tak terima ni kan. Soal ke ni? Jemaah tabligh tu bawa dakwah tu bagus tak? Jual. Oi, tidur ke apa ni? Saya punya style gitu kan, saya tegur gitu ya. Jamaah tabligh ni bagus tak?
Buat kerja dakwah tu bagus tak? Kerja siapa tu? Rasulullah lah. Itulah kerja Rasulullah sahabat. Bahkan kerja dia mau dulu ajak orang kafir masuk Islam tu. Cuma orang kafir masuk Islam zaman Rasulullah ni pasal zaman tu orang kafir je yang ada yang tak masuk Islam. Orang Islam semua Islam bagus-bagus lah. Satu ajak orang kafir masuk Islam. Jemaah tabligh ni pasal dia tengok orang kafir ni dengan orang Islam, banyak orang Islam tak mau ikut Islam. Satu dia ajak orang Islam masuk Islam dulu. Satu dia dakwah ke orang Islam. Okey, sikit huraian ke jemaah tabligh tu. Bagus tak jemaah tabligh tu? Tuan-tuan tak buat lain hal. Siapa yang biasa keluar 3 hari? Belum tentu ada yang keluar kan? Saya silap je ni. Keluar 3 hari duk usung periuk. Ni bawa periuk belanga. Bawa tongges pula. Kotor ni cikgu. Nanti tak. Sepatutnya kau yang buat kerja tu. Ajak orang main masjid, ajak orang main surau. Itu tanggungjawab tuan-tuan dakwah tu. Habis-habis kita tak buat, sepatutnya dia datang kena terima kasih tau. Terima kasihlah, patutnya kerja kami, kerja kami lah, umumnya gitulah kerja kita ni, tapi kita tak buat. Orang luar pula datang main kampung kita duduk 3 hari, berkemah sini. Siang, malam, pagi, petang jumpa orang ni, jumpa tuan rasa, jumpa imam, jumpa orang ni, ajak orang main masjid, main surau. Patutnya kita yang kena ajak. Kita tak ajak. Tu soal. Bagus tak? Wajib terima bagus. Walaupun memanglah individu ada yang tak bagus. Ada yang kadang-kadang tengok selekeh. Kadang-kadang jenis sampah tabur rata-rata. Ada yang jenis mengotor. Ada yang elektrik-elektrik buka-buka tak tutup. Ada. Itu bukan tabligh tu sendiri. Itu individu. Itu batang tubuhnya. Tapi ajaran tabligh bukan macam tu. Sikit saya syarah kot tu. Saya nak kata apa? Kalau dia memang ajaran Rasulullah, kita tak keluar tu lain hal. Tapi kena kata, bagus tak buat ni? Bagus tak? Bagus. Patutnya kita yang buat kerja tu. Itu kita tak buat. Tak buat lain hal. Tapi kita sokong dia buat. Habis-habis tak, dia kata minta tolong tuan-tuan, kita nak pergi rumah orang di sini. Siapa ada orang tempatan, kita nak minta tolong tunjuk rumah. Mana orang tak biasa main masjid, apa tu, kita nak tolong ajak. Jumpa pun atas kata dasar kasih sayang. Minta tuan-tuan tolong tunjuk rumah, boleh tak? Boleh. Bagus tak bantu? Bagus tak? Bantu. Pergi bantu. Patutnya kita yang dalam senarai dah ada kat kita ni. Orang ni tak main masjid, orang ni tak main sembahyang Jumaat, orang ni tak main majlis mengaji, orang ni tak biasa sembahyang subuh, orang ni tak biasa turun jemaah subuh. Silap. Sembahyang subuh kita tak tahu dia sembahyang tak sembahyang. Tak biasa turun jemaah subuh. Subuh tak biasa turun tuan. Duduk taman ni puluh tahun dah. Tak biasa tampak muka sembahyang subuh. Mesti ada something wrong tu. Duduk taman ni berpuluh tahun dah. Tapi tak pernah turun Jumaat. Takkan tak ada senarai. Orang pergi jumpa buat tu. Buat tabligh ni jumpa. Bagus tak kerja tu? Jawab. Bagus tak? Tuan-tuan tak buat? Tak buat lain hal. Bagus tak orang buat kerja tu? Kena terima, bagus. Itulah ajaran Islam. Itulah ajaran Rasulullah. Sikit saya nak sebut. Ada benda kadang kita tak pernah belajar. Tak pernah dibagi huraian oleh orang. Tapi bila dapat huraian dan dapat tahu ini adalah ajaran Islam, macam mana? Terima. Kalau boleh bagi nama kali, saya bagi azam 3 hari keluar. Tak keluar lagi. Bagi azam 3 hari. Kamu bagi azam setahun 4 bulan. Boleh? Angkat tangan tu, orang tak berani tak angkat tangan tak. Saya minta tuan-tuan tak? Siapa boleh? Cuba 3 hari. Kalau ada jemaah untuk keluar 3 hari. Cuti tak ada cuti tu lain hal lah. Azam je. Oh, bagus juga kerja ni. Try buat macam mana? Boleh tak? Angkat tangan? Boleh? 1, 2. Oh, tak berapa nak boleh angkat tu. Ada belum boleh terima tu. Ada belum terima tu. Saya tak nampak hati sanubari tuan-tuan. Tapi saya gurau-gurau je tuan-tuan. Tapi saya nak kata apa? Okey, terima kasih. Turunkan tangan. Belum tentu orang boleh terima semua tu. Itu kita bersoal tu. Belum tentu sah Islam walau melainkan dengan iman. Sedikit kalau ungkap ke belakang peristiwa Isra' Mi'raj. Kita dah beriman cantik lah. Zaman Rasulullah berlaku peristiwa tu, tak pernah dengar. Macam mana boleh satu malam pergi Masjidil Aqsa balik? Hoi. Cerita naik langit pula. Hai. Orang beriman macam mana? Siapa cerita? Muhammad yang cerita. Semua kita terima. Oh, bagus. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Dengan sebab itulah digelar As-Siddiq. Kita kalau bertikai, betul ke? Oh, hai tu aku ingat. Olok-olok je palsu. Rupanya confirm hari ni Nabi Muhammad palsu. Habis, out. Murtad lah tu kat. Semayang puasa dulu macam mana? Ibadat dulu punya bagus macam mana? Out. Tak sah Islam melainkan dengan iman. Apa dia iman ni? Membenarkan apa saja ajaran yang dibawa datang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bila kata membenar semua ni, sama ada dia berupa wajib ke sunat ke harus ke haram ke makruh selagi dia hukum Islam, terima hukum itu, nak sebut tang terima hukum, tang melaksana apa yang disuruh, yang wajib, yang sunat, tang tinggal apa yang haram, yang makruh, itu satu hal. Itu dalam bab taat. Tapi hati mesti terima. Buat misal lah, sembahyang tahiyatul masjid bagus tak? Bagus. Untuk kau pasal apa tak sembahyang tahiyatul masjid bila masuk masjid? Jawab macam ni, aku malas. Aku malas. Bagus tak? Awak tak bagus tak? Itu pasal apa kau tak sembahyang? Kalau tak kerti katalah aku bodoh. Mengaku lah bodoh. Kena sembahyang ke? Aku tak tahulah. Oh tak tahu, hakim nak bagi tahu kau macam ni. Oh macam tu kan? Terima kasihlah tolong bagi tahu saya. Ni hati orang beriman. Dia tak tahu, dia dapat tahu, dia buat. Kalau dia tak buat sekalipun, memang aku malas. Patutnya memang aku tahu sunat. Tapi aku ni penyegal lah. Nak lawan dengan nafsu ni dalam proses katanya. Dalam proses nak taat Allah Ta'ala ni. Okey, bagus. Jalan. Iman lah tu. Pasal apa? Dia membenarkan hukum tu walaupun dia tak boleh buat. Misalnya lagi, sembahyang Qobliyah Ba'diyah ni bagus tak? Bagus? Itu pasal apa kau tak buat? Belum sampai masa untuk aku buat. Aku belum sampai masa lagi. Nanti aku nak buat lah. Tapi belum sampai masa lagi. Okey. Jangan kata macam ni. Walaupun benda sunat kata tu macam mana? Pasal syarat dia mesti menerima. Jangan tolak, bangkang, olok-olok, pesenda, permain. Ni. Sembahyang Qobliyah ni Ba'diyah bagus tak? Dengar. Qobliyah Ba'diyah sunat. Okey tak? Okey tak? Pasal apa tak okey? Itu ayat belakang tu. Sunat. Kau sembahyangmu belum tentu jamin dia masuk syurga. Hai, hati-hati cakap tu. Pasal apa hati-hati cakap? Dengar, kaedah hujah mantiki dia. Kalau sembahyang sunat pun belum tentu masuk syurga, engkau sembahyang fardu je, tak ada sunat langsung, agak-agak jamin masuk syurga. Pui, tak kucing. Boh tu. Itu kaedah nak kelahi, tu kaedah nak kelahi. Macam mana pun betul ke dia bercakap tu? Salah. Sepatutnya kata macam ni. Bagus kau boleh Ba'diyah ni, tapi aku belum lagi lah nak buat. Tahu tak nak buat? Alah senang je pun. Kau boleh Ba'diyah. Sunat Zuhur kau boleh Ba'diyah. Alah senang je. Sebut senang. Nak buat hati belum rela lagi nak buat. Tapi memang bagus. Ini amalan Rasulullah. Memang kalau boleh nak minta satu hari nanti orang Ta'ala buka pintu hati aku untuk buat. Bagus. Itulah iman. Tu kita bicara tu. Tak sah Islam melainkan dengan iman. Sah iman tu. Satu iman ni kaedah dia apa? Satu, kalau ada orang nak masuk Islam, kalau sebut orang masuk Islam, kalau orang dah Islam sekalipun, syarat untuk bagi sah Islam ni tu apa? Cerita je bab Islam ni, bab iman ni. Cerita je perkara ni memang Rasulullah bawa datang. Kita dengan rela hati terima. Tak ada bangkang. Walaupun tak buat. Buat misal, ada artis duk joget-joget, aurat tak tutup, pakai seksi-seksi pula. Kita duk dakwah dia. Syadik ke makcik ke tak kira lah kan. Makcik pun ada yang duk gedik-gedik lagi tuan-tuan. Duk make up tebal-tebal dalam TV. Padahal tengok umur macam nak mampus lah. Boleh berlakon lagi dalam TV tu. Tak tutup aurat tu. Kita jumpa dia, makcik berdosa macam ni makcik. Tak tahu ke tutup aurat ni wajib? Makcik tahu, tapi apakan daya. Ini je makcik boleh cari rezeki katanya. Kena dedah aurat macam ni. Nak pakai tudung nanti tak boleh berlakon pula. Awak punya karier pun sebagai pelakon. Nanti payah juga katanya. Bunyi perak sikit tuan, sorry lah bunyi perak. Bunyi itulah awak punya karier katanya. Awak pun jenis berlakon. Jadi tak berlakon lagi, tak ada duit. Nak hidup di Kuala Lumpur ni payah juga katanya. Ataupun Sungai Petani ni tak cukup duit katanya. Berkelubung je esok tak panggil berlakon, susah juga. Awak pun cari makan kot tu. Tapi tutup aurat ni bagus tak makcik? Wajib nutupnya. Itu pasal apa tak tutup? Doakanlah mudah-mudahan dapat hidayat, boleh tutup satu hari nanti. Okey, bagus. Beriman. Itu kalau orang beriman, pasal dia terima tu. Dengar ayat macam ni. Ni bahaya kan? Tanya makcik-makcik pasal apa tak tutup aurat? Tak tutup aurat. Apa kau sibuk dengan aku? Masuk kubur pun lain-lain tak? Kalau kena seksa pun aku je, bukan kena dengan kau. Macam okey tak? Kalau tak kafir pun haram cakap gitu. Pasal cakap tu macam tak apa nak terima. Tambah pula kata dia, alah tutup aurat.
Allah Ta'ala nak ampun sikit je dia boleh ampun orang zina pun dia boleh ampun. Ini kan tutup aurat. Allah Ta'ala Maha Pemurah dan Penyayang. Dia nak bagi syurga kita bila-bila masa dia boleh bagi. Nampak macam nak pelakir tu. Orang tutup aurat pun belum tentu masuk syurga. Tu pun ayat-ayat selalu keluar tu. Nak lawan, kena lawan. Saya kena ajar orang hujah lawan ni. Macam mana nak lawan? Orang belum tutup aurat pun belum tentu masuk syurga. Yang tak tutup aurat macam rupa ni awak-awak ingat senang-senang gedik-gedik masuk syurga macam tu. Nampak? Ya betul juga. Biar sampai dari situ. Macam mana pun saya nak sebut. Itulah fakta sedikit syarahan ke situ. Yang nak kata Islam tak sah melainkan dengan iman. Satu kita kena perhatikan tu. Satu kita ni atas saya punya soalan tadi tuan-tuan. Fiqh kadang ngaji tak sempurna. Tauhid, begitu juga tasawuf, tafsir, hadis. Ada benda kita tak mengaji sempurna. Bila kita dapat yang ni pengetahuan baru. Katalah gitu. Sedangkan yang ni dah lama. Maksud saya dah lama ni. Rasulullah dah ajar lama lah. Termaktub dalam Quran, termaktub dalam hadis, termaktub dalam kitab-kitab fiqh, kitab tauhid, kitab tasawuf. Dah kita tak mesti belajar. Pula tu bukan belajar secara formal pun. Sekolah pondok pun tidak, sekolah agama pun tidak. Masjid surau pun tak apa nak mengaji. Mengaji pun seminggu sekali, sebulan sekali, katalah itu. Ngaji pun duduk di luar, duduk di tiang, isyak rokok. Bukan ngaji betul-betul, tak serius. Jadi ada benda pengetahuan yang kadang-kadang kita tak kutip elok-elok. Dan tak kutip tu satu hal nak sebut apa? Takut-takut nanti dia bangkang. Situ masalah. Kita kena jaga tentu lah tuan-tuan. Semak elok-elok, ambil berita maklumat elok-elok. Kalau memang itu adalah perkara yang dibawa oleh Rasulullah, kaedah yang disebut oleh ulama' kita, yang ni kita nak bicara ni, kena terima di hati, walaupun ada zahirnya kita tak dapat buat lagi. Dengar sikit ayat tu. Satu kalau katalah bab larangan sekalipun, misalnya bab minum arak misalnya, ada orang kaki minum arak, orang Islam dia minum arak, tanya dia, minum arak ni haram tak? Haram, dosa, aku lama dah nak berhenti tapi ketagih lah, aku tak tahu nak berhenti macam mana. Ada tak ubat ke doa ke, kata dia ayat Quran ke, nak boleh beramal zikir-zikir ke boleh berhenti? Dia bagus tu, bagus dari segi nak berhenti, tu. Nak sebut tangan tertentu ada iman. Tapi kalau minum arak, dia minum, dia kata apa? Alah, arak ni minum banyak mabuk, buah haram, sikit tak apa. Begitu juga kalau buat zina misalnya. Buat zina macam mana? Zina ni haram, dosa, aku sobat salah, banyak dosa sangat lah. Aku tak tahulah macam mana aku ni akhirat esok, tak tahulah dosa ni lagi, semayang lagi, puasa lagi. Haji umrah memang dah tak ada simpan duit apa pun, gini. Orang dia cukup risau dia akhirat esok, beriman tu. Tapi kalau zina dia kata macam ni, alah ni tak apalah bet, senang apa, reda, suka sama suka. Dia kalau rogol pun haram, kalau suka sama suka tak apa. Tak apa tu murtad. Tu bahaya lah. Satu, dalam bab ni kita kena faham apa dia ajaran Islam, apa dia ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi pastikan dapat fakta yang betul. Pasal masalah kita bicara ni, keimanan ni mesti fakta dalam bab apa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Sama ada ajaran tu dalam bab amalan, sama ada ajaran itu dalam bab fahaman, dalam bab i'tiqad. Semuanya mestilah kalau memang dia adalah yang dibawa oleh Rasulullah, mesti terima. Enggak tu, mesti diterima. Mesti diterima. Tak boleh ada satu pun ditolak. Tak boleh ada satu pun ditolak. Okey. Yang tu disebut tak sah Islam melainkan iman. Okey, tentu dulu. Ada soalan? Boleh. Ayat pendek tapi syarah macam tu untuk kita faham. Ada soal? Tentang tak sah Islam melainkan iman. Yang tu pun antara isunya lah. Yang tu yang banyak orang Islam kita tak ambil perhatian tu. Antaranya tu dah sebut, saya sebut tadi masalah aurat, masalah arak kan, masalah zina. Kalau ikut semua bab lah yang dalam Islam yang ada. Kalau buat misalah sikit dengan formatting Quran. Quran sebut dalam bab kita nak puasa ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran macam ni ayat dia, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyam, format yang sama.
kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Okey, saya ambil pendek tu. Kitab yang sama, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Bab puasa tu. Yang kedua tu kutiba alaikumul qital, difardukan atas kamu berjihad, perang nak daulat Islam. Kalau tak pernah belajar, kita tak tahu tuan-tuan hukum tu. Pasal banyak manipulasi maklumat di situ. Macam mana pun kalau tanya soal sekali lalu, pasal Quran ada tu. Tanya tau. Apa hukum kita berjuang, berjihad, mendaulatkan Islam? Jawab elok-elok. Apa hukum kita berjuang, berjihad, mendaulatkan Islam? Apa hukum? Jawab. Jawab. Wajib. Apa hukum melaksanakan hukum qisas? Jawab elok-elok. Wajib. Quran ada. Kutiba alaikumul qisas. Kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumus siyam. Jadi siapa ayatnya tolak, tak buat lain hal. Tengok tak pergi perang pun. Nak perang ke mana? Awak sembahyang pun tak lepas. Betul juga dia cakap tu. Tapi bukan dia nak tolak, dia terima. Tapi dia rasakan ketaifan diri dia. Orang pergi perang ni panggil sembahyang jihad anytime boleh keluar tau. Ini sembahyang jihad apa? Sembahyang fardu pun panggil 5 waktu pun tak boleh nak keluar. Duk peluk bini main subuh. Nak sembahyang, nak jihad apa? Tak jadi. Memang aku susah nak pergi jihad. Tapi jihad memang wajib. Aku memang sepatutnya sampai tahap tu. Tapi aku tahulah aku lemah, aku teruk. Aku kena buat banyak lagi untuk faham Islam ni. Untuk aku boleh buat pengorbanan dengan agama Islam. Macam mana sahabat dulu. Dia orang ikut totally apa yang ada pada Rasulullah. Okey, cantik. Jadi asal nak sebut prinsip yang sama tu lah. Jadi CP ni memang siapa-siapa istilahnya menolak. Cuma atas kaedah yang kita akan jumpa nanti, menolak memang asalnya hukum kufur, tak sah Islam dia. Walaupun orang kata dia sembahyang, dia pun mengucap kalimah syahadah. Mengucap kalimah syahadah dan sembahyang itu satu hal, itu bab praktikal Islam. Tapi hati sanubari dia ada benda yang dalam Islam tu dia tak terima. Jadi menerima sebahagian, menolak sebahagian, mengikut kaedah keimanan dia adalah kufur. Tu yang 6 tolak 1. Berapa? Bab iman. 6 tolak 1 kosong. Dengar matematik tu sikit. Ayat Quran pun 6,000 ayat Quran tolak 1. Macam 6,000 tolak 1, bukan 5,999. Kosong. Pasal prinsip keimanan ni Allah Taala sebut dalam Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Adakah kamu percaya, beriman dengan sebahagian pada isi kitab dan kufur dengan sebahagian lain? Maksudnya ada bahagian yang tak terima. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Tidak ada balasan orang yang macam ni melainkan dia akan dapat kehinaan di hidup dunia dan di akhirat. Di akhirat esok akan diberikan sebesar-besar azab. Masyhur sebut ulama apa sebesar azab? Masuk neraka, diseksa dan kekal abadi selama-lamanya, hukum kafir murtad keluar dari Islam kalau di Islam. Jaga tu. Nak sebut asal hukum tu lah. Jadi asalnya kalau menerima sebahagian, menolak sebahagian, yang ni yang masalah yang dalam masyarakat kita. Itu yang pengarang nak sebut tak sah Islam melainkan iman. Sikit balik apa yang dah sebut tadi. Pasal apa nak bicara tu yang saya banyak tanya-tanya kat tuan-tuan. Pasal kita memang rata-ratanya banyak dilahirkan di kalangan orang Islam, dan kita dapat Islam tapi kita tak dapat knowledge yang sempurna, yang perfect dalam Islam. Bila tak ada knowledge yang sempurna, tu yang kita menerima sebahagian, menolak sebahagian. Menerima tang mana? Buat misal, menerima hanya dalam bab yang orang panggil common knowledge, yang Malay Islamic practical. Macam tu lah kot bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Apa dia? Nak wenti. Hak tu memang Melayu terima. Apa nak wenti? Sunat, beranak, nak beranak, sunat, kahwin, mati. Ni memang orang Islam terima. Melayu ni tak ada hak tolak tu. Nak wenti. Tapi yang lain belum tentu. Ba'aurat belum tentu. Menikah tak bersanding belum tentu orang boleh terima.
tabur buah kenyit, belum tentu orang boleh tak terima tu. Dah duduk kena tepung tawa. Kahwin nak ada muzik, kahwin nak ada joget lambak, ada banyak benda-benda yang istilahnya menyalahi syarak situ lah. Jadi maksudnya yang tu yang kita kena belajar, betulkan balik cara hidup kita, mana yang menepati syarak dan mana yang tidak. Ada. Kalau katalah duk langgar lagi tapi dah faham hukumnya berdosa, iman sah tapi fasik pasal langgar syariat, tapi iman sah. Kalau dia langgar dalam masa yang sama menafi dan menidak, ni ya, tak sah Islam melainkan dengan sah iman. Yang ni takut ni. Yang ni yang kita kalau nisbah renung dalam masyarakat kita, banyak perkara tuan-tuan dalam di kalangan orang Islam kita, bila kita sebut perkara-perkara macam ni, tambah sikit saya bahasakan gini, ada pengetahuan yang jarang didedahkan dalam pengetahuan masyarakat kita. Antaranya bab hukum Islam tadi, hukum hudud misalnya. Satu masa dulu meletuplah isu tu. Begitu juga bab lain, misalnya bab aurat, misalnya bab bersalam lelaki perempuan, misalnya. Sebut apa lagi bab boleh menerima agama lain untuk dianuti. Jaga tu pasal ada fahaman yang salah diajar dalam bab akidah, sampai dalam bab akidah pun salah. Tapi pasal kita dah diajar dengan fahaman tak betul, kita rasa hak tu betul. Buat misal sekali lalu masih nak sebut tentang masalah ada benda yang tak betul. Walaupun ada bab jumpa nanti akan datang insya-Allah. Buat soalan gini. Adakah Islam ni hanya satu-satunya agama yang diterima oleh Allah? Ya. Adakah hanya Islam satu-satunya agama yang betul? Jawab. Jangan silap tuan-tuan tu. Saya tu bunyi nampak gelak tu, tapi serius tu murtad tu kalau silap jawab tu. Okey, di atas prinsip itu, bolehkah meraihkan apa-apa acara agama yang lain daripada acara Islam? Jawab. Dah Islam aja agama betul. Umum soalannya ni, boleh tak meraihkan upacara agama kafir? Tak boleh lah. Pasal meraihkan upacara kafir ni, maksudnya menerima cara kafir dan mengiktiraf bahawasanya ajaran kafir itu adalah betul. Salah tu. Jadi sepatutnya di atas kata tak terima ajaran selain daripada Islam, Islam saja agama betul, mana-mana ajaran yang lain pada Islam kita tak boleh raih. Syarahan panjang ni macam tu lah. Satu macam ni sikit. Saya nak sebut tu pasal di Malaysia kita telah ditabur fahaman karut ini. Saya gunakan bahasa karut. Dengar. Taipusam kita disuruh meraihkan Taipusam. Betul tak? Tak saya dengar ke tu? Dipawali kita disuruh meraihkan Dipawali. Betul? Tak saya dengar macam tu. Tak saya dengar bagus lah. Tuan-tuan tak raih lah. Kita Merry Christmas disuruh meraihkan Merry Christmas. Tak saya dengar macam tu. Tuan-tuan tak saya dengar tu, tak kaji tengok TV. Tak kaji baca surat khabar. Saya soalan gini tu tengok. Merry Christmas cuti tak? Cuti. Dipawali cuti? Tak cuti? Kerja sendiri lah tu. Mana-mana kerja sendiri. Saya tahu ada. Saya kena man. Kerja sendiri. Dia tak cuti lah. Dia bos. Tu tak yalah lah. Nak sebut umum pejawatan kerajaan ni. Pejabat kerajaan. Dipawali cuti. Merry Christmas cuti. Tahun baru pun cuti. Awal Muharram pun cuti. Nuzul Quran cuti. Jadi yang Islam punya cuti, yang tak Islam punya pun cuti. Okey, soalan macam ni. Cuti yang Islam tu baguslah. Cuma cuti tu pasal apa? Nak meraih upacara Islam tu. Bagus. Meraih Maulidur Rasul, meraihkan hari raya, meraihkan. Okey, tak apa tu. Tu saya tak urai lah. Bagus tu. Macam mana pun ada juga yang tak dicutikan. Maulidur Rasul cuti tak? Maulidur Rasul cuti tak? Cuti. Apa lagi nak tanya? Isra' Mi'raj cuti tak? Isra' Mi'raj cuti tak? Kedah cuti kami Perak tak cuti. Isra' Mi'raj. Hari bekerja cuti. Hari bekerja memang nak cuti. Okey, saja saya tanya-tanya cuti kan, nak kata gini.
Kalau perayaan Islam memang kita niat nak raikan agama Islam lah. Okey. Kalau yang cuti hari Wesak tu, tuan-tuan cuti pasal apa? Kalau cuti dah cuti, relax. Okey, tak apa. Tak apa. Pasal cuti relax lah. Tapi kalau cuti tu, tuan-tuan punya pahaman macam ni. Kita pun kena membesarkan juga acara agama orang lain. Demo pun ada agama. Demo pun ada kepercayaan. Jadi kepercayaan demo pun betul juga. Hak kita pun betul juga. Jadi kita raikan juga hari diorang ni satu kita bagi cuti. Tambah pula dia jemput kita panggil kenduri di Pawali ke Taipusam, kita pun datang lah. Pasal ni adab jiran tetangga. Okey tak? Sini masalah. Dan yang ni lah yang telah disebarkan dalam masyarakat kita. Perayaan kita rakyat satu Malaysia, satu budaya, satu agama. Semua perayaan di Malaysia adalah perayaan rakyat Malaysia. Tu dasar kerajaan sekarang. Semua perayaan di Malaysia adalah perayaan rakyat Malaysia. Jadi kita di Pawali pun jumpa happy di Pawali. Tu masalah. Merry Christmas pun Merry Christmas. Sikit kalau huraian pendek ini. Merry Christmas tu maksudnya kita merestui pahaman Kristian yang mengatakan Nabi Isa adalah anak Allah, anak Tuhan. Merry Christmas maksudnya kita meraihkan pahaman dia ada Santa Claus. Sikitlah bahasa itu. Tuhan ni tiga, Tuhan Mak, Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Merry Christmas. Selamat Merry. Biar engkau pun selamat dengan pahaman Kristian engkau. Okey. Mendoakan selamat untuk upacara dan agama yang selain pada Islam adalah kufur. Dengar. Yang ni orang Islam kita tak dapat Islam pure. Dan yang tu yang tak diajar dalam umumnya silibus pendidikan kebangsaan kita. Sikit saya sebut begitu. Pasal apa? Pasal silibus pendidikan kebangsaan kita. Sekolah pun sekolah kebangsaan. Dia ada dasar macam ni tau. Dan dasar Malaysia. Dasar kebangsaan mesti mengikut dasar rukun negara. Apa rukun negara? Kepercayaan kepada Tuhan. Apa maksud kepercayaan pada Tuhan? Acih ada kepercayaan pada Tuhan. Semua adalah rakyat Malaysia dan bebas beragama. Boleh menganuti mana-mana agama yang disuka. Cuma tak boleh disebarkan. Islam saja yang boleh disebarkan. Itu takrif syarahan perlembagaan Islam agama rasmi, agama persekutuan. Satulah kita punya menteri iaitu telah ditanya tentang Syiah. Bila ditanya kat dia, Syiah ni macam mana Syiah? Kata dia, Syiah pun bebas untuk beramal di Malaysia, cuma dia tak boleh sebarkan ajaran dia. Dia jawab tu mengikut perlembagaan tu. Mengikut atas perlembagaan. Kalau ikut macam mana? Gila, sesat nak mampus. Mana boleh kata diamalkan? Nak syarah tu agak panjang. Cuma saya nak sebut, kita telah diajar dengan ajaran kebangsaan rukun negara. Bukan kita diajar dengan ajaran Islam yang Islam saja agama benar. Quran pun sebut, Innad din indallah al-Islam. Sesungguhnya agama sebenar di sisi Allah adalah Islam saja. Yang itu. Jadi kena tengok tu Islam, iman. Yang tu kot saya jawab panjang sikit lah tu. Tapi asal dasarnya nak sebut tentang hukum. Jadi semua perkara lah kalau ikut. Yang tu yang kita kena besarkan pengetahuan kita. Besarkan pengetahuan kita tentang agama. Dan bila dia adalah urusan agama, kena terima. Dia adalah ajaran Rasulullah, bawaan Rasulullah, kena terima. Tak boleh ada pun satu yang namanya ditolak. Ada lagi soal sekitar tu? Ya. Ya. Kalau masyhur tersebut ulama bila meraih pun salah, happy itu maksudnya istilahnya doa lah, selamat lah. Salah. Sepatutnya kita kata, this I'm Muslim, I cannot say this word to you. Because for me, the only religion, the true religion is Islam only. Not your religion. The only religion, the true is Islam. I can debate with you.
Sikitlah kalau bab kelair kan. I can debate with you. I can give a very great explanation to you that shows Islam is the truth religion. All the other religion is batil. It's not true. And will go to hell. Wow. Kita hak tu yang kita tak dakwah. Hak tu yang kita tak ajar. Bahkan kita diajar meraih ajaran yang salah. Saya buat misal, kalau itu dalam bentuk macam mana pun jawapannya saya dah beri. Memang salah tu masuk buat lama kita. Sikit saya buat misalnya ni. Macam yang artis. Dia dah tak sembahyang, gedik-gedik, buka aurat, nyanyi pula benda mengarut kan. Patutnya bila kita jumpa kat dia, apa kaedah kita sebagai dakwah? Dia pula nak salam. Kita macam ni lah, ustaz kan. Artis datang, dia pun nak salam dengan kita. Macam mana? Can I shake hand with him? Him no, with her. With him lah. Can I shake hand with him? No. Bahkan saya kena tarik tangan. I'm sorry, I'm Muslim, you know. I cannot shake hand with you. I'm male, you are female. We are not mahram. So I cannot shake hand with you. It's haram. Oh, I see. This Islamic practice. I'm practicing about Islamic teaching. This is one of the Islamic teaching. Oh. If you tak understand, I will make you understand. But there will be a long speech with you lah. Okay, cakap kurang, cakap putih itu lah. Saya nak cerita apa ni? Maksudnya ada benda-benda yang memang salah, kita tak boleh raih. Itu yang kaedah kita dalam syarak. Bila ada benda salah, duduk dalam majlis, tak boleh duduk. Katalah buat misalnya ni, Syiah dia buat majlis haram. Buat misal, kita pun dengan dia buat majlis haram, dia cakap benda-benda salah, kita bukan boleh tunggu tu. Orang Ta'ala sebut, fala taq'udu ma'ahum hatta yakunu fi hadithin ghairi. Kalau dalam satu majlis yang benda menyalahi agama, kita tak boleh duduk. Bangun, keluar. Kalau yang menyalahi agama, kalau yang tepat dengan agama, kita keluar, kita pula masalah. Tu. Maksudnya asal benda yang salah, kaedah kita paling lemah benci. Kan kita biasa dengar hadis huraian gitu lah. Paling lemah benci, tu lemah kan. Powernya cakap, bangun, saya tak setuju majlis. Awak cakap ni benda yang menyalahi dari kaedah agama. Salah dari sini sudut gini. Itu ada power mulut. Tak ada buat dengan aktiviti ya. Angkah keluar. Pakat dengan member bagi mesej, jalan. Tinggalkan majlis. Bersama majlis ini adalah majlis yang salah dengan kaedah agama. Kita tak boleh duduk semajlis dengan orang zalim. Sepatutnya kita macam tu. Tapi Malaysian, kita tak diajar dengan kaedah akidah macam tu. Kita lebih diajar macam ni. Toleransi. Sikitlah saya nak syarahkan rukun negara dan prinsip kependudukan di Malaysia yang ada dalam rukun negara. Memang kalau sikit saya kata gini, Malaysia ni diiktiraf sebagai negara unik. Kerana boleh orang Islam, orang kafir duduk semeja satu pejabat, boleh bagi greeting kat you and me. Memang unik lah. Pasal banyak orang Islam bodoh. Sikit saya syarah itu. Banyak orang Islam bodoh, dia tak faham Islam. Satu dia boleh greeting, Happy New Year, Happy Valentine Day. Dia tengok tak menikah tu dah usung jantan macam ni. Happy Valentine Day. This your kekasih. Happy Valentine Day. So you be happy with him, with her, with his, with he. Boleh lantak biarlah kaum putih tu. Boleh doa pula. Happy Valentine Day. Kalau suami isteri ke orang memang halal, tak apalah. Ni dok cinta bodoh gitu. Happy Valentine Day. Happy New Year, Happy Bilbawali, Happy apa. Sikitlah dengan bahasa itu. Jadi yang tu yang asal nak sebut, kita Islam belum tentu sah pasal iman tak ada. Dan iman tak ada pasal apa? Pengetahuan tentang bab apa yang kena diimani, yang kena dibenarkan, yang kena kita mesti iktiraf, yang mana tak boleh diiktiraf, itu tak perfect. Satu jadi kat kita macam tu. Saya jawab soalan tu. Panjang sikit untuk sedikit gambaran yang kata kalau bersama-sama kita ni atas kata bagi greetings, selamat, sedangkan itu upacara agama, tak boleh. Ada lain soalan? Sikit lagi sambung ayat tu. Kita baru baca sepatah ayat dia. Tapi saya kena cerita gitu kot baru faham. Itu pun kot baru faham. Tak faham tanya lain lah.
Pasal nak faham dengan apa di Islam, nak iman pun boleh faham apa tu. Kalau tak faham cakap tu. Saya ngaji dulu pun tuan-tuan, ada tok guru yang kalau tak baca kitab ni pun lah. Dia nak bagi kita faham Islam, iman tu sebiji tu. Kadang-kadang 2 kali, 3 kali baca kitab, baca benda yang sama, faham lagi yang minggu lepas. Faham lagi hak bulan lepas. Tak faham, dengar sekali lagi. Tak sah Islam melainkan iman. Hurai hak tu kan, selagi kau tak faham dia tak boleh. Jawab. Jawab. Tak betul jawab. Dia tak betul lagi, tak faham lagi rupanya. Pasal bab tu asas. Bab ni tak faham, kau ngajilah tinggi macam mana pun. Dengar tu, hebat macam mana pun kau. Bab Islam dengan iman ni asas bab Islam tak faham. Out Islam. Tu, nampak tu, bukan sikit kan. Jadi kalau nasib bawah Islam jatuh kafir tu. Okey. Jadi kalau tak ada soalan, sambung sikit lagi. Dan tiada sah melainkan dengan i'tiqad yang jazim. Tiada sah tu tiada sah iman. Jadi asal sebut tak sah Islam melainkan dengan iman, dan tak sah iman melainkan dengan i'tiqad yang jazim. Jazim tu bahasa Arab. Apa bahasa lain jazim ni? Jazim ni i'tiqad yang yakin. Sebut yakin. Tak betul sebutan tu tak? Dengan i'tiqad yang yakin, mantap. Apa maksud mantap, yakin ni? Maksudnya pegangan hati dengan sungguh-sungguh tak akan berbalik-balik walaupun apa terjadi. Sebelum kata tak berbalik tu apa dia? Mestilah apa pengetahuan kita tentang Islam tepat. Itu mesti betul dulu. Macam saya sebut tadi tentang masalah agama, Islam saja agama betul, mesti tepat. Tu. Dan kita tak ganjak-ganjak lah. Baru betul. Baru sah kita punya iman tadi tu. Kalau kita memang yakin, mantap situ, tapi pahaman yang salah dengan ciri-ciri keimanan, dia kata apa? Agama lain pun kita boleh raikan. Siapa? Yang penting jangan hati je. Kita sebut selamat, tapi kita tak doa pun dia selamat. Kita cuma cakap mulut je. Okey tak? Ada benda tak betul tu. Islam ni sembahyang, puasa, zakat, haji je. Lain mana ada? Ajaran Islam tak ada. Islam ni 5 benda je. Jaga tu, ada masalah tu. Ada masalah tu, pasal ada benda dia nafi. Dia kata aku memang yakin Islam ni 5 je. Mengucap, sembahyang, puasa, zakat, haji. Tak ada dah hak lain. Masalah tu. Dia yakin. Tapi yakin dia salah. Kata dia, aku yakin kita boleh toleransi dengan orang Hindu, orang Buddha ni. Dari segi sudut agama pun kita boleh toleransi. Kita boleh pergi kat dia, dia boleh pergi kat kita. Kita boleh raih majlis dia boleh majlis raih kita. Nanti saat. Dia memang yakin itu. Walaupun kau yakin tak betul, sesat. Tak iman. Jadi syarat untuk i'tiqad tu mesti i'tiqad yang betul. Macam mana pun kitab yang disebut ni mesti i'tiqad yang yakin. Mesti syarat yakin tu i'tiqad yang betul dan yakin. Kerana asal istilah dalam sebut ulama tak dikatakan i'tiqad jazim yang yakin, melainkan i'tiqad yang yakin yang jazim itu mestilah betul, mutabiq lil haq. Itu istilahnya. Mesti menepati yang macam mana ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat misal macam mana Kristian, dia kata Tuhan dia 3, dia yakin. Iman tak? Iman tak beriman. Soalan, pasal apa tak beriman? Jawab, yakin dia salah. Selesai. Yakin dia salah. Hindu kata Tuhan dia ada dewa langit, ada dewa bumi. Betul? Memang dia yakin macam tu. Hidup mati dia kerana itu. Dia sanggup buat pengorbanan macam-macam untuk hidup di atas agama macam tu dan pahaman macam tu. Memang dia yakin tak tu? Iman. Kufur. Pasal apa? Yakin dia menyalahi daripada ajaran Rasulullah. Satu syarat yakin mesti yakin yang tepat dengan ajaran Islam. Tepat dengan ajaran Rasulullah. Satu yang tu yang kita kena ngaji bagi elok. Ngajilah dan belajarlah semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Memang sepatutnya kita ada taklif itu. Wajib pergi belajar semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Dengar. Wajib pergi belajar semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Supaya kita tak silap. Walaupun dia ada istilah kuat, perlahan, slow dan sebagainya lah. Tapi pengetahuan umumnya wajib dipelajari semua perkara yang didatang oleh Rasulullah. Pasal apa wajib belajar semua? Pasal barulah kita boleh membenarkan semua ajaran itu. Walaupun kita tak buat. Kalau kita tak belajar semua ajaran itu,
Takut-takut ada ajaran yang ditolak. Itu takut. Macam mana pun asal yang sebut, tak sah iman melainkan i'tiqad yang jazim. Jadi sekali lalu situ, untuk dapat i'tiqad yang yakin, apa kaedah dia? Ilmu. Satu kena pergi belajar elok-elok. Belajar tafsir, belajar hadis, belajar fiqh, belajar tasawuf, belajar tauhid. Semua bab Islam, ajaran Islam kena belajar. Oh, kena sebut ilmu macam-macam lah saya nak sebut. Usul tafsir, usul fiqh. Tentang baca Quran, tajwid, apa tu, satu hal tu masalah baca. Semua bab ajaran. Mesti dapat ajaran betul. Dan mestilah kita yakin di atas ajaran itu. Dan hidup mati kita di atas menerima ajaran Islam. Dan itulah saja agama betul yang Allah Ta'ala terima. Dan kita takkan hidup dan mati melainkan di atas ajaran dan pegangan itu. Yang tu yang selalu diwasiat hari Jumaat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam keadaan Islam. Islam yang iman yang i'tiqad, yakin, jazim. Okey. Sekali lalu nak sebut kata iman takkan dapat melainkan dengan ilmu yang tepat dengan kaedah ahli sunnah wal jamaah, dan ilmu tu nak dapat dengan yakin. Antara kaedah yakin kalau panjang nanti kita jumpa insya-Allah berserta dengan dalil. Pasal takkan boleh yakin melainkan dalil. Syarat besar yakin, cuma apa kaedah nak dapat yakin? Dalil. Sikit sebut tu. Nak syarah tu pun agak panjang kalau sebut dalil. Soal kalau ada sekitar itu. Ada. Tentang iman takkan dapat melainkan dengan i'tiqad yang jazim. Untuk dapat i'tiqad jazim mesti i'tiqad yang tepat, yang betul dengan kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, dan yakin itu adalah syarat besar untuk sah iman. Jadi kalau yakin, syak, zon, waham, ada ragu terhadap ajaran Islam, terhadap bawaan Rasulullah dan ajaran Rasulullah, sedangkan memang itu ajarannya, tak ada syak, sebut ulama kufurnya orang itu. Na'udzubillah. Ada soal? Baik, di atas maklumat tu sedikit nasihat dia kepada kita. Apa dia? Jangan jadi daun pisang kering. Oh. Apa ni daun pisang kering ni? Yang ni pun urai panjang, saya ambil masa ringkas saja tuan-tuan, pasal tu nasihat je sikit. Jangan jadi daun pisang kering. Yang ni pun nak faham ni satu kata kiasan Melayu ni. Cuma orang tua-tua dulu pakai. Tuan-tuan bisa dengar peribahasa ni. Jangan jadi daun pisang kering. Bisa dengar? Tak bisa dengar? Okey, tak bisa dengar memang kena hurai lah. Apa maksud dia jangan jadi daun pisang kering ni? Okey, nak tahu faham ni, kita duk bicara bab iman Islam dan kena faham pokok pisang. Baru faham mak tu. Okey. Tengok pokok pisang sikit. Pokok pisang daun dia pernah luruh tak? Dia layu. Saya tanya elok-elok Saya tanya luruh. Saya bukan tanya layu. Layu memang layu lah. Lama dia layu. Ada tak daun pisang yang luruh? Faham tak luruh? Ada tak daun pisang luruh? Tak ada. Kering macam mana pun macam ni, masih lekat di batang pisang. Itu pokok pisang. Dan pokok pisang ni kalau ikut atas syarah ulama, dia serupa macam pokok tamar. Pokok kurma pun daun dia tak pernah luruh. Dia tak pernah luruh. Dia memang ada pelepah, tapi daun dia tak akan luruh melainkan dengan cantai. Walaupun tengok rupa macam pokok kelapa sawit. Sedikit kalau tanya, kelapa sawit luruh tak? Luruh ke kena cop? Oh jatuh. Tak tahu. Lantak lah tak tahu. Tak kena soal dalam kubur tu. Tapi saya ingat saya lah, asalnya pokok daun kelapa sawit tak luruh. Tak luruh kan? Tanya pokok salak luruh tak pokok salak? Ada orang tanam pokok salak kan? Luruh tak? Tak, saya tahu juga. Pokok betik tak luruh asalnya. Pokok salak, kelapa sawit, pokok tamar, pokok pisang. Jenis daun tak pernah luruh. Kering macam mana pun dia tak akan luruh. Kalau pokok pisang ni kau tariklah pokok pisang tu, saya silap pokok pisang cabut. Pasal apa? Pokok daun pisang kering tak akan tanggai pada batang pisangnya, melainkan dengan kerat. Okey. Dia kata apa? Jangan kita jadi Islam ni macam mana, jadi Islam dan beriman macam mana pokok daun pisang kering. Apa maksudnya? Islam masih Islam. Nama Islam. IC Islam. Tapi kering dan layu, tak bermaya. Semayang tidak. Puasa tidak. Mengucap tak kerti. Tanya bab iman, baca Quran tak boleh. Mengucap pun teruk.
Suruh azan mengetar sampai terkencing. Nak kata kafir tak? Nak kata Hindu, Buddha tak je, Kristian tak juga. Tapi itulah daun pisang kering. Daun pisang kering tu buat bungkus nasi lemak boleh. Buat lepat, buat bungkus kain koci. Tak boleh buat lapik. Buat lapik makan nasi boleh. Macam India ada makan kat toko tu. Tak boleh ke? Boleh buat apa daun pisang? Daun pisang kering. Buat cucu api nak bakar sampah lah. Itu ya tu. Kita jangan jadi orang Islam macam ni. Islam yang bahasa lainnya Islam sampah. Islam tak ada kualiti. Islam tak ada bermakna. Islam tak ada isi, dah kering. Tak ada langsung menulis tentang Islam. Tak ada. Kalau ada pun bolehlah baca Quran. Sikit sibuk bahasa ini. Jadi tuan imam bolehlah. Azan bolehlah. Lain tak tahulah. Baca Quran boleh. Tapi baca je lah. Lain tak tahu. Cuma nak kata bagus ke lah, boleh lah. Itu ada yang tak tahu langsung. Tapi takut masalah hak lain yang tak ada. Macam mana pun umum nak sebut tu lah. Nasihat dia, jangan jadi daun pisang kering. Jangan Islam sekadar nama dan keturunan. IC tulis nama Islam, tapi cara hidup, ilmu, pengetahuan, matlamat, pemikiran, fikrah, apa lagi? Tarbiyah, cara hidup, matlamat, hala tuju. Tak ada pun yang membentuk Islam. Bahkan macam mana orang kafir macam itulah kita. Takut sangat tu. Itu nasihat dia lah. Jangan jadi daun pisang kering. Ingat pepatah dia tu. Tuan-tuan jumpa kawan-kawan esok yang jenis tak semayang tu, engkau ni daun Islam, daun pisang kering. Dia tak faham syarah kat dia. Sikitlah ambil pepatah tu. Saya pun tak pernah dengar pepatah tu tuan-tuan, melainkan dengan mengaji kitab macam ni dan jumpa dengan arwah Tok Guru. Memang dia cakap, memang selalu disebut tu, jangan jadi daun pisang kering. Kita pun ingat apa dia sebut. Wallahu alam, kita tangguh situ. InsyaAllah kita sambung nanti lepas raya lah, pasal puasa kita tak datang. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf akan wajib usuli masuk agama Islam. Wallahu alam. Dan pun soalan sikit. Yang terakhir ini kita bicara tentang jangan, nasihat dia jangan jadi daun pisang kering. Yang terdekat tu adalah tak sah iman melainkan i'tiqad yang jazim dengan pengetahuan yang tepat dengan kaedah Ahlussunnah wal Jamaah. Asal penyataannya tak sah Islam melainkan dengan sah iman. Soal. Tak ada, tangguh insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
depan dapat saf rahimakumullah. Rabbi a'udzubika min Allah. Usalli fadal syai'an. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Allahu Akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah